Jadi ramai yang tak tahu sebenarnya nasyid ni tertubuhnya dalam tahun 1980-an, yang mana waktu tu dipelopori oleh kumpulan-kumpulan penasyid wanita, penyanyi wanita. So waktu tu 1980-an sama dengan musim ataupun zaman rock masuk Malaysia. So waktu tu zaman industri music rock masuk Malaysia lah. Kemudian dalam 1980 ke 1990 macam tu, tertubuhnya pula satu kumpulan yang bergerak secara indie di bawah kumpulan Jemaah Al-Arqam yang bernama Pemuda-Pemuda Al-Arqam. Namun lama sedikit daripada itu mereka tukar nama kepada Nada Murni. So Nada Murni ni banyaklah nada murni, ada Nada Murni Gombak, ada Nada Murni Kuala Kangsar, dia satu nama tapi dia banyak kumpulan-kumpulan dia. Since daripada pengharaman Jemaah Al-Arqam di Malaysia, so waktu tu mereka pun bergerak secara kumpulan masing-masing lah dan ada nama lain. Contohnya Rabani, Hijaz, kemudian ada satu production, OV Production, yang mana mengeluarkan album-album nasyid Malaysia. So waktu tu zaman tu barulah dimasukkan genre muzik, tapi tak banyaklah muziknya macam kompang, rebana. Dan ketika itu juga ada satu kumpulan nasyid, dia bukan satu kumpulan nasyid, dia bergerak secara solo, iaitu Nazri Johani, ketua kumpulan Raihan sekarang, yang mana dia membuka satu album, nama dia album The Zik, ataupun nama kumpulan dia sendirilah The Zik, bernaung di bawah OV Production tadi. Jadi waktu ni zaman nasyid ni sangat gilang gemilang lah. First daripada album pertama The Zik, kumpulan Raihan, dalam lagu-lagu nostalgia dia macam Tanpa Agama, Sifat 20 dan sebagainya. Rakyat Malaysia waktu tu sepelan-pelan dia meminati industri nasyid Malaysia. Jadi waktu tu Raihan pun mengeluarkan satu album, yang mana album tu sangatlah meletup lah, orang kata berjuta. Rasanya 1 juta lebih orang beli album dia sampai ke luar negara, dan Raihan dicatatkan sebagai 500 Muslim berpengaruh di dunia. Kemudian selepas daripada tu, pihak-pihak JAKIM, JAIS pun banyak membuat satu pertandingan nasyid, festival nasyid, sampailah ia dimasukkan dalam sekolah-sekolah agama sebagai satu aktiviti yang wajib untuk pertandingan nasyid ni. Sampai ke Raihan ni, dia punya popular dia, mak saya ceritalah, sampai kan kalau dia pergi mana-mana konsert, dia akan dibentangkan kapet merah, kemudian ramailah wartawan yang tangkap gambar, diiring dengan peminat yang sangat ramai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu tu memang meletuplah industri nasyid Malaysia, sampai kan kumpulan-kumpulan artis Malaysia sendiri berminat untuk membuat lagu yang berkaitan dengan ketuhanan, lirik-lirik yang unsur-unsur nasihat keagamaan. So after daripada tu, tertubuhnya banyak kumpulan-kumpulan nasyid tanah air macam cendawan tumbuh kan. Kumpulan Faiz, kumpulan Mirwana, kumpulan Brothers, kumpulan Mawadah, kumpulan Intim, UNIC. Kemudian waktu tu bila industri nasyid ni dah banyak berlegal di Malaysia, jadi banyaklah genre-genre mula dihasilkan. Ada genre rock, ada genre yang rap-rap sikit, ada yang balada, ada yang jenis yang santai-santai. Jadi ada satu kumpulan nasyid ni saya nak ceritakan, kumpulan nasyid Faiz, yang membawa konsep lagu, konsep taranum. Bayangkan bernyanyi dalam menggunakan taranum, bayati, ras, nahwan dan sebagainya. Itu antara cerita tentang industri nasyid Malaysia, dan alhamdulillah sekarang industri nasyid Malaysia semakin maju dan semakin mendapat sambutan. Teruskan menyokong industri nasyid Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sebut nasyid, kumpulan apa yang kau ingat? Kumpulan apa? Aku ingat Robani, Raihan. Mesti punya. Dia tak Robani, Raihan, tak Raihan, Robani. Hijaz. Biasa 3 tu lah. Brothers. Brothers. Mesti pada tu lah. Ya, kita bersama Razin lah. Razin adalah Presiden Malaysia. Aku nak pengerusi Sama Presiden Munsyid Malaysia dan ahli kumpulan Mastika juga. Ya. So, cuba ceritakan sikit macam mana sebenarnya sejarah awal tu nasyid kat Malaysia. Okey. Nasyid kat Malaysia ni kita boleh katakan, kalau kita cerita pasal proper recording lah, kan. Mungkin bermula sekitar 70-an. Walaupun ada orang kata lebih awal pada tu, tapi dari segi industri itu sendiri, kita boleh, yang paling awal kita boleh kesan sekitar tahun 70-an. Masa tu kumpulan nasyidnya ada Al-Mizan, Al-Jawahir, Orkes Al-Suraya, Orkes Sinar Murni, dan ada beberapa kumpulan lagi. Dan ketika tu mereka banyak lebih kepada nasyid pop ataupun juga irama padang pasir. Kemudian era tu orang kata pergi kepada era nasyid yang
agak sedikit Upgrade. konservatif. Konservatif, alright. Dia batah balik mungkin sebab masa tu ada revolusi Iran dan sebagainya tahun 80-an. Wujudnya kumpulan macam Nada Murni Yes, yang betul. menjadi nukleus kepada kumpulan-kumpulan nasyid yang pada hari ini kita The tahu. The Zik, Nada Murni tu adalah yang sekarang ni jadi Robani, Raihan dan juga Hijaz. Dan ketika itu muzik nasyid ni lebih simple, hanya menggunakan kompang dan ada juga peringkat awalnya hanya menggunakan suara, akapela lah bahasa mudah dia. Kemudian selepas era tu kita pergi ke era pula yang kita kenal hari ini. Era Fazira. Nasyid contemporary yang mana kita kenal Raihan, Hijaz, Robani kan. Yang mana kita tengok lagu ni dah lain dan sebagainya. Pergi sedikit lagi selepas lagunya masih lagi dengan percussion, dengan suara, kita ada lagi satu era di mana ada muzik yang lebih rancak. Adalah kumpulan Robani dengan lagu Pergi Tak Kembali, Intifada dan sebagainya. Kemudian muncul pula nasyid cinta pada tahun 2000. Intim. UNIC muncul Sama Mestika tak sama? Mestika yalah. Lewat sikit. Tapi maksudnya itulah dia punya evolusi nasyid daripada yang simple, mungkin mesejnya lebih kepada orang kata pada banyak ketuhanan sahaja ataupun isu-isu ibadah, tapi sekarang ni dah lebih sejagat sifatnya, macam-macam isu diangkat dalam lagu-lagu nasyid dan genre muzik tu pun dah pelbagai. Ramai orang salah faham tentang muzik nasyid tu dianggap sebagai genre muzik. Sebenarnya nasyid bukan genre muzik. Nasyid adalah satu kesenian nyanyian dalam Islam lah, kita kata macam tu. Dan sebab itulah dalam nasyid kita tengok hari ni pun ada dalam tu ada lagu Padang Pasir, ada lagu reggae, rock, pop dan sebagainya. So ada macam-macam. Dan kita kena faham nasyid ni ada 3 elemen utama. First dia ada risalah. Risalah ni merujuk kepada lagu tu sendiri. Kedua kita ada dakwah. Dakwah ni maksudnya lagu tu lah yang menyeru orang. Dan ketiga elemen tarbiyah. Maksudnya nak tarbiyah diri penyanyi tu sendiri dan juga pendengar dia lah. So dengan itulah melengkapkan nasyid dengan yang kita lihat pada hari ni. Cuma ada orang tanya lagi soalan dia. Ada orang tanya, apa beza lagu nasyid dengan lagu ketuhanan? Lagu religi. Dia punya, bagi saya, kalau kita tengok dari segi apa yang dipraktikkan dalam industri kita, dia punya beza cuma satu saja, dari segi istiqamah, maksudnya konsistensi dari segi karya dan juga konsistensi dari segi orang tu sendirilah. Mungkin karya ada penyanyi ni, contoh kalau dekat Indonesia jelas, kawan-kawan kita di Indonesia kebanyakan bulan Ramadan semua nyanyi lagu ketuhanan. Umum pelaku ketuhanan semua. Tapi bila bulan lain dia nyanyi lagu lain lah. Tapi nasyid kalau bulan Ramadan ke bulan Safar ke Muharram pun macam tu lah lagu dia. Itulah beza dia kita tengok. That's good explanation from President Munsyid Malaysia, Razin Tok Jeng.